Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini iaitu kelas Bahasa Melayu untuk kelas 2A. Okey, bersama saya Ustazah Farah seperti biasalah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita start kelas kita pada hari ini iaitu dengan memulakan bacaan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okey, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks bahasa Melayu dan juga buku teks buku aktiviti bahasa Melayu. Itu semua dengan jilid 2 ya. Jilid 1 kita dah habis. So, buku teks jilid 2 bahasa Melayu, buku teks bahasa Melayu jilid 2 juga, buku aktiviti jilid 2. Berbelit sampai Buku teks bahasa Melayu jilid 2, buku teks dan juga buku aktiviti, kena ada 2 lah. Okey. Okey. Ni adalah permulaan lah. Okey. Okey, so kita nak belajar apa hari ni? So, nampak kat sini standard pembelajaran dia ialah 1.12, 1.1.2 mendengar dan memberikan respon terhadap ayat suruhan. Okey, objektif pembelajaran dia ialah murid dapat memberikan respon terhadap suruhan. Okey. Okey, murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 iaitu muka surat 7. Ni muka surat 7. Tajuk baru hari ni ialah unit 14, hidup berbakti. Yang pertama ialah mendengar dan bertutur. Itu yang saya cakap adalah tentang respon terhadap ayat suruhan. Okey, tajuk dia ialah Ayahku Guru. Okey, awak nampak ada 3 gambar rajah dalam ni. So, ada dialog. Okey, kita tengok dialog sama-sama. Okey, ada berapa watak ni? Ada lebih kurang 4 orang watak. So, dialog macam biasalah. Bila orang tanya, kita jawab. Orang tanya, kita jawab. So, dialog boleh lebih pada 2 orang lah kan? Okey. So, yang pertama, Alice, sila lihat tayangan slide ini. Warna kuning ni, awak nampak. Okey. So, yang warna pink menjawab. Alice lah jawab. Baiklah, Hasan. Siapakah beliau? Slide. Ni slide rupanya. Gambar yang 3 ni adalah slide. Okey, sama jugalah Ustazah akan tunjukkan slide. So, bila Ustazah tunjukkan slide, so Ustazah akan tanya, murid-murid faham? Sama juga dengan dialog dalam ni. Bila dia nak cerita tentang slide Ayahku Guru. Tajuk slide tu ialah Ayahku Guru. So, dialog dia, Alice, sila lihat tayangan slide ini. Okey, baiklah Hasan, siapakah beliau? Ni Alice. Okey. Awak jangan keliru. Ni adalah Alice. Ni adalah Alice. Okey, Alice. Ni ialah siapa ni? Hasan. Okey. Bila Hasan tanya Alice, so Alice pun bukan tanya, Hasan macam menerangkan sesuatu kan. Alice, sila lihat tayangan slide ini. Ayat menyuruh lah ni. Sila lihat. Okey. So, Alice pun jawablah. Baiklah Hasan, siapakah beliau? So, Alice pun menyatakan soalan. Okey. Hasan pun jawab, beliau ialah ayah saya. Ni ayah Hasan. Yang berdiri ni ialah ayah Hasan. Okey. Yang berdiri ni ialah ayah Hasan yang berdiri ni. Okey. Beliau ialah ayah saya. Gambar itu diambil semasa beliau bertugas di Sarawak. Maksudnya dalam gambar rajah tu kita dah nampak kan.
So, ayah dia ialah seorang guru. Bertugas dekat mana? Dekat Sarawak ni. Dua isilah dalam ni. Kita nampak kat sini kan? Guru dan juga belajar dekat mana? Mengajar dekat mana? Sarawak. Ni dialog kawan yang lain pula. Oh begitu, Hasan minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Ni kawan dia juga bertanyakan soalan. Oh begitu, Hasan minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Ni slide kedua. Ni slide pertama, ni slide kedua. Kawan dia suruh ceritakan pasal slide ni. Kenapa ada gambar macam ni kan? Okey. Hasan pun jawab. Ni Hasan jawab. Ayah saya terpaksa menaiki. So, ni tempat kosong kita kena isilah. Macam mana nak jawab kan? Okey, saya terangkan dulu. Lepas tu kita bincang jawapan sama-sama. Okey. Hebat ayah kamu. Ni. Rakan dia yang lain. Okey, hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Ni. Kata kunci, tempat tinggal ayah kamu di sana. So, kita kena cerita dekat sini. Yang ni tadi, kena cerita tentang gambar raja. Ni. Okey, ni yang ketiga lah. So, jawapan dia kita tengok. Okey. Ayah saya terpaksa menaiki bot untuk pergi ke sekolah. Oh, dia naik bot pergi ke sekolah. Beliau menaiki bot dengan anak muridnya. Cara jawab dia ialah, inilah jawapan dia. Ustazah garis merah ni. Inilah adalah cara macam mana nak jawab dan juga tulis. Okay. So, hari ni Ustazah terangkan je lah. Lepas tu awak kena buat tugasan lah. Okay. So, fokus betul-betul dekat video ni. Okey, jawapan yang kedua. Dia tanya tadi, hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. So, kena ceritalah tempat tinggal dia macam mana. So, Hasan pun jawab. Ayah saya tinggal di rumah kediaman guru. Awak tengok gambar raja yang ketiga tu adalah rumah kediaman guru. Yang disediakan oleh pihak kerajaan. Siapa yang beri rumah ialah pihak kerajaan. Cara jawab dia. Ni lah contoh memberikan respon berdasarkan suruhan. Suruhan tadi ni, ayat suruhan ni, sila. Harap. Banyak ni ayat suruhan yang kita jumpa dalam ni kan. Harap. Minta. Kita telah belajar pada minggu lepas dalam apa? Dalam buku teks jilid 1. Okey. Harap semua fahamlah. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Kita nak belajar tentang standard pembelajaran dia ialah 2.31. Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastra dan bahan bukan sastra. Apakah bahan itu? Ialah petikan. Nilai. Kita pun banyak kali dah saya ulang pasal nilai ni. Okey. Harap-harap semua fahamlah. Okey, objektif pembelajaran dia ialah supaya murid dapat menyatakan nilai daripada petikan. Sebab apa kita belajar tentang ni? Supaya murid-murid ustazah dapat berikan nilai. Baca je petikan, awak dah tahu dah apakah nilai dia kat situ kan? Okey. Kita tengok slide. Awak boleh buka buku teks muka surat 8. Okey. Adalah aktiviti membaca. Berbakti demi anak bangsa. Ni tajuk. Selepas tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muzalfah menunggu surat tawaran kerja. Beliau berasa gembira apabila menerima surat itu selepas membuat permohonan. Okey, ni adalah rangkap pertama. Perhatikan rangkap pertama. Okey, rangkap kedua. Cikgu Muzalfah mendapat tawaran mengajar di Sarawak. Beliau akan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak, Mukah.
Beliau telah dihantar oleh keluarganya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau berjauhan dengan keluarganya. Ini adalah rangkap kedua. Dia nak bercerita tentang Cikgu Muzalfah. Okey. Setelah sampai di sekolah itu, Cikgu Muzalfah disambut dengan mesranya oleh penduduk kampung. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, semua murid suka akan Cikgu Muzalfah. Okay. Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Jadi, beliau mengajar mereka dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, banyak murid telah berjaya dalam peperiksaan. Murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzalfah. Okey. So, tadi ada berapa perenggan? Ada. So, yang ni yang 3. Ni perenggan yang ketiga. Okey. Ni ialah perenggan keempat dan juga ada perenggan kelima. Okey. So, hari ni dia nak suruh kita buat nilai daripada penyataan yang telah diberikan. Yang warna merah ni penyataan yang telah diberikan. Okey. Contoh yang penyataan yang pertama. Dia telah beri kat sini. Aktiviti dia menyatakan nilai daripada petikan. Okey. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. So, tengok kat sini, beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Dia telah merahkan ni. Kata kunci dia dekat sini. Apakah kata kunci dia? Okay, sekejap Kita tengok balik apakah kata kunci dia. Okay, kata kunci dia ialah kenapa dia beri jawapan cekal. So, kata kunci dia kat sini ialah berjauhan. So, berjauhan. Bila kita dengar berjauhan. Maksudnya, dia adalah seorang yang cekal sebab dia duduk jauh dengan keluarga dia. Sebab tu, bila kita tengok daripada ayat berjauhan ni, kita dah boleh nilai kat situ apakah nilai yang dinyatakan. So, nilai yang dinyatakan ialah cekal. Okey. Kita tengok yang kedua. Ustazah ada buat dah jawapan dekat sini. Okey. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Okey. So, akan nampak kat sini. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Kenapa dikatakan jawapan kasih sayang? Kita dah ada kan? Kasih sayang. So, kita nampak dah nilai kat situ ialah kasih sayang. Okey. Yang ketiga, ni jawapan yang kedua. Okey, lupa buat nombor pula. Okey, ni nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Kita ada 4 pernyataan dan juga 4 nilai berdasarkan petikan yang ditunjukkan ni lah, diberikan ni lah. Okey, yang ketiga, Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. So, kita tengok mana kata kunci. Kenapa saya buat jawapan nilai bertanggungjawab? Mana kata kunci dia? Mementingkan kejayaan. Maksudnya kat sini, kenapa kita kata nilai bertanggungjawab? Kenapa kita kata nilai bertanggungjawab? Ni yang tadi dah cakap kan? Kenapa kata dengan nilai bertanggungjawab? Maksudnya, dia pentingkan kejayaan murid dia berbanding dengan pengorbanan dia. Tu adalah dia fikir sebab tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia seorang guru. Sebab tu dia pentingkan kejayaan murid dia. Okey. Pernyataan yang keempat ialah murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzalfah. Okay. Kenapa kita katakan pernyataan tersebut nilai menghargai? Kita kata nilai menghargai. Kenapa? Okay, so kita tengok kat sini. Kenapa kita kata nilai menghargai?
Okey, murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzaffar. Maksudnya kat sini kata kunci dia ialah Allah Akbar. Kata kunci dia ialah murid-murid dia berterima kasih kepada cikgu. Maksudnya bila cikgu dah buat tanggungjawab dia sebagai guru, so murid-murid dia banyak ucapkan terima kasih ataupun buat perkara-perkara lain lah. So kita panggil, kita nampak kat sini nilai dia ialah menghargai. Menghargai. Apakah maksud menghargai? Macamlah kita, orang tua kita, kalau mak ayah kita beli mainan ke, ikut je kehendak kita, kita nak apa. So kita kena hargailah ibu dan ayah kita. Kita kena hargai apa yang ibu dan ayah kita telah korbankan. Korbankan duit, masa, kasih sayang, semua tu. So apakah cara kita nak menghargai ibu dan ayah kita ni? Antaranya belajar bersungguh-sungguh bagi kejayaan. Banyak-banyak cara lah, cara nak menghargai. Kerja pandai ke, kerja kuat ke akan datang kan. Mana nak tahu kan, masa depan awak berada di tangan murid-murid sendiri, bukan di tangan ustazah ataupun bukan di tangan orang lain. Okay? Ustazah hanya menjalankan tanggungjawab. Ustazah hanya menjalankan tanggungjawab ustazah sebagai seorang guru. Kalau awak sampai, kalau murid dia sampai apa yang ustazah telah sampaikan, maksudnya dia terima apa yang ustazah telah sampaikan dengan baik, insya-Allah Allah akan merahmati dia. Maksudnya insya-Allah awak akan berjaya dan boleh hargai ibu dan ayah awak. Okey, bukan dengan duit sahaja, dengan masa. Maksudnya masa macam mana? Duduk di rumah bersama keluarga, meluangkan masa, tengok movie, tu meluangkan masa. Tu juga adalah satu cara menghargai ibu dan ayah. Okey? Bagi hadiah hari jadi, hadiah anniversary, macam-macam lah cara nak menghargai ibu dan ayah kita. Okey. Okey, saya harap anda semua faham dengan orang kata apa, nilai ni. Dah ulang kan? Okey, kita tengok pembelajaran yang seterusnya, iaitu 3.32, mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. Maksud dia kat sini, dia bagi satu karangan, so kita kena tengok kesalahan ejaan, so kita kena edit, kena betulkan, murnikan, betulkan. Okey. Objektif dia supaya murid dapat mengenal pasti kesalahan ejaan. Ni objektif dia, supaya awak-awak semua ni dapat kenal pasti. Bila tengok je teks sudah tahu dah mana nak betulkan, mana salah. Bila jumpa salah, macam mana nak betulkan? Dengan perkataan apa yang kita perlu tulis kembali. Sebab tu Ustazah bila saya mak awak punya kerja, Ustazah suruh buat pembetulan. Tu juga adalah satu teknik. Teknik apa? Teknik penulisan pembetulan kesalahan ejaan, tata bahasa apa semua. Okey. So, tengok. Boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 2, iaitu muka surat 9. Muka surat 9. So, aktiviti dekat sini mengedit dan memurnikan teks daripada aspek ejaan. So, dia bagi teks, kita tengok, menulis. Okey. Galeri keluarga. Ni tajuk dia. Ni tajuk. Galeri keluarga. Kalau dah baca tajuk pun dah tahu dah galeri keluarga ni. Mesti tentang keluarga ni. Mesti tentang ahli-ahli keluarga dalam tu. Okey. Encik Mahzan dan keluarganya melancong ke Sarawak. Berkenaan Sarawak je ni kan. Okey. Encik Mahzan ni pergi Sarawak. Okey, Encik Mahzan disambut oleh Encik Fauzi dan anaknya Julaihi. Siapa yang sambut Encik Mahzan sekeluarga? Encik Fauzi dan juga Julaihi, anak dia. Okey, kita baca teks rangkap pertama, petikan rangkap pertama. Okey, Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Alice, anak perempuan Encik Mahzan, berkenalan dengan Julaihi. Ustazah baca dulu rangkap dekat sini, so nanti kita betulkan. Okey. Mereka berbual dengan mesranya. So, rangkap pertama, mana yang awak nampak ada kesalahan? Ni adalah rangkap pertama.
Mana yang awak nampak kesalahan ejaan dan juga kesalahan ejaan lah. Okay. So, saya tulis kat tepi ni kesalahan dia. Bukan kesalahan dia. Saya tulis perkataan yang betul. Okay, kesalahan. Okay, nombor 1. Mana kesalahan dia? Kelas. Okay, kesalahan yang pertama ialah Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Salah eja dekat rumahnya. So, apa perkataan yang betul? Salah ejaan. Rumahnya. Perkataan yang betul ialah O ni tukar menjadi U. So, O tukar jadi U. Okey, Alice anak perempuan Encik Mahzan berkenalan dengan Zulaihi. Dia nampak dekat situ apa yang salah. So, berkenalan. Macam mana dia punya perkataan yang betul? Berkenalan. Ini salah. Ni Ustazah tulis ejaan yang salah dulu. So, kita nak betulkan. Ni. Okay, yang betul dia ialah berkenalan. Okay. Ada lagi satu kesalahan ejaan iaitu mereka berbual dengan mesranya. Okay. So, ejaan dia yang salah ialah nombor 3. Ya Allah, kata ni. Huruf I ni kena tukar jadi huruf A. Okay. Mesranya. Okay, kita tengok rangkap kedua. Ni rangkap kedua. Alice kagum kerana ada sebuah galeri yang dibina oleh Encik Fauzi. Zulaihi membawa Alice dan keluarganya memasuki galeri tersebut. Dah nampak dekat situ yang mana salah. Yang pertama ialah yang keempat ialah kagum. Okay, macam mana nak betulkan? Kagum. So, kesalahan ejaan O sepatutnya menjadi U. Inilah yang betul. Kagum. Okay, ni yang betul kagum. Okay, yang lain. Ada sebuah galeri yang dibina. Yang betul ialah dibina. So, yang kelima, dibina ni salah. Dibina. Sama dengan. So, tukar dengan huruf I. Dibina. Okay. Nampak tak kat sini? Okay, yang seterusnya. Dibina salah kan? Okay, Zulaihi membawa Alice dan keluarganya memasuki galeri tersebut. So, yang keenam ialah memasuki. So, O tukar jadi U. Banyak ni So, tukar jadi U. Memasuki. U ni. O ni salah. Okay. Di dalam galeri itu, kita sambung rangkap yang seterusnya, rangkap yang ketiga. Di dalam galeri itu terdapat gambar Datuk Zulaihi. Beliau pernah berjuang menentang penjajah. Beliau sanggup bergadai nyawa menentang penjajah. Okey, dah nampak dah kat situ. Yang seterusnya, yang ketujuh. Datuk.
Macam mana je Datuk? Okay. So, yang ketujuh ialah Datuk. Yang betul ialah D-A-T-U-K. Oh, ni salah. Okay. Okay, yang seterusnya, yang ke-8. Yang mana? Beliau pernah berjuang menentang menentang penjajah. Beliau sanggup. So, ni salah. Sanggup ni O tukar jadi U. Yang ke-8. Sanggup. Semua kesalahan ejaan ni. So, O tukar jadi U. Yang betul dia sanggup. Bergadai nyawa menentang penjajah. Okey? Tengok perenggan yang terakhir, iaitu perenggan keempat. Alice merasa bangga selepas membaca maklumat tersebut. Dia teringat akan pejuang yang sama di negeri asalnya, iaitu Wan Mak Saman. Mana yang salah? Bangga. Okey, ni ini tukar dengan yang ke-9, tukar jadi huruf A. Ni meja bangga. Ini tukar jadi huruf A. Okey. Okey, itu adalah memurnikan dan juga edit kesalahan ejaan. So, tugasan awak ada. Nanti awak akan buat dekat buku aktiviti muka surat 11. Nanti awak buatlah. Okay, so seterusnya untuk hari ini kita pergi pada yang seterusnya itu poin 4.2.2 menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta melakukan aksi mengikut lirik lagu rakyat. Okey. Nyanyi lagu pula best ni. Itu kita gunakan lagu rakyat. Dia lirik lagu lain tapi kita guna muzik dia tu ialah lagu rakyat. Okey. Objektif dia untuk apa? Supaya murid-murid dapat menyanyikan lagu sambil melakukan aksi mengikut lirik. Okey. Okey kelas, ni untuk lagu boleh buka buku teks muka surat 10. Okey, buku teks muka surat 10. Okey, untuk lagu Ustazah akan beri orang kata apa? Ustazah akan beri latar belakang irama ni, ada video. Lagi awak akan tengok. So, nyanyi ikut irama lagu tu lah. Irama lagu yang digunakan ialah Chan Malican. Lagu Chan Malican awak pernah dengar kan? So tajuk lagu dia ialah Setianya Tentera Negaraku. Di mana dia tentera darat kita. Contoh macam tu lah. Okay, so kita pergi pada slide yang seterusnya. Ni juga video contoh ada seorang pelajar sekolah lain lah yang menyanyikan lagu ni. Okay, sama-sama dengar Di mana dia contoh darat kita, contoh darat kita di dalam hutan limbang. Itulah dia contoh darat kita, siap penjuang demi maruah bangsa. Chan Malican, Chan
mana dia contoh darah kita, contoh darah kita di ruangan angkasa. Itulah dia contoh darah kita, tekun berkawal tanpa fikirkan masa. Chan Malichan, Chan Malichan, Chan Malichan ketipun payung. Chan Malichan, Chan Malichan, Chan Malichan ketipun payung. Di mana dia contoh laut kita, contoh laut kita di tengah samudera. Itulah dia contoh laut kita, gak kepertahankan kedaulatan negara. Chan Malichan, Chan Malichan, Chan Malichan ketipun payung. Chan Malichan, Chan Malichan, Chan Malichan ketipun payung. Terima kasih. Okey, dengar tak? Lagu tadi, lagu Chan Malichan yang dipersembahkan oleh pelajar sekolah lain. Okey, so sampai situ je hari ni. Okey, untuk tugasan minggu ini, yang pertama ialah buku aktiviti jilid 2, buku aktiviti bahasa Melayu lah jilid 2, muka surat 9 hingga 12. Awak kena siapkan dan hantar pada Telegram sajalah. Okey, yang kedua, rakaman nyanyian. Maksudnya awak kena menyanyi dan hantar pada saya. Okey, rujuk buku aktiviti muka surat 12. Okey, tajuk doktor-doktor kan. Lepas tu kena warna lah. Okey, awak hantar, awak nyanyi, awak hantar. Okey, di background lagu dia awak boleh ambil. Okey, saya akan beri nanti. Awak gunakan latar belakang irama lagu. Irama lagu apa yang dia buat tadi? Sekejap irama lagu Tiga Kupang. Okey. Lagu Tiga Kupang, lagu tu. Irama tu saya akan beri nanti. Ataupun awak boleh scan. Ada dekat buku awak tu ada QR code kan, imbas saya. Awak boleh scan kat situ. Lepas tu awak rekod sambil guna latar belakang tu. Jadilah satu studio nyanyian. Okay, so kita nak contoh, ada video saya tunjuk. Okay, ni lagu doktor-doktor kita. Okay, dengan menggunakan irama lagu Tiga Kupang. Okay. So ni saya beri irama lagu lah. Nanti kita tugas sangat mulia, siang malam juga sungguh tekun bekerja. Rawat orang sakit boleh jadi sehat, lalu beri ubat hikmat juga nasihat. Sakit terus hilang, aman jiwa raga. Lihat wajah doktor, tenang sentiasa. Doktor-doktor kita hebat-hebat belaka, sering senyum mesra, pesakit rasa lega. Okay, ni adalah lagu Tiga Kupang. Okay, data irama. Awak kata apa? Irama lagu dia nanti saya akan berilah. Kita tugas sangat mulia, siang malam juga sungguh tekun bekerja. Rawat orang sakit boleh jadi sehat, lalu beri ubat hikmat juga nasihat. Sakit terus hilang, aman jiwa raga. Lihat wajah doktor, tenang sentiasa. Doktor-doktor kita hebat-hebat belaka, sering senyum mesra, pesakit rasa lega. Okay, so sampai sini je kelas kita pada hari ini. So, jumpa lagi pada kelas akan datang insya-Allah. Okay. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.